Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pihak berkenaan dengan majlis ini, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati dan kasih sekalian. Saya wasa mujur, wasa suka hati datang persatu datang sokongi daripada terdiri pada Tok Nembel kita sendiri yang duduk sama kita, tak ada gaduh-gaduh Tok Nembel. Alhamdulillah. Kita nak tengok gambar lagu ni tu lama lah. Panggil benda yang berhajat di hari ni, makna kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Dan untuk hari ni dah ahli fana kita yang berdua sama kita ni nak mai kecek masalah wakanya nak kita ada satu nak ke mana. Sebab start beliau ajak sani masalah duk jadi kat luar negeri ke apa tu buat tak satu. Kita pun kalau tak satu ya boleh jadi juga tu, nauzubillah min zalik. Pakak kita kata muku tuduh muku akhir jadi. Nauzubillah min zalik. Sebab tu waka hari ni nah kita nak kecek sikit masalah ummatan wahidah. Lagu mana nak pergi sampai situ tu insya-Allah kita bahagi sikit-sikit sore. Nah sebenarnya kecek hak mata dah apa gelak tak habis, tapi ni kata kita cuba ambil sarup dalam benda tu insya-Allah taala. Belum pada tu saya nak kenalan sikit nah. Nama ustaz siapa dia. Nah. Sebelah kanan saya ni nama dia Ustaz Anis Sulaiman. Nah, ataupun dengan kita kenal Anis patut nak pergi Cawang. Nah kalau dalam bahasa Sia tu. Latar belakang pengajian dia BA ni kuliah syariah di habis saya kuliah syariah di Jamiah Islamiyah Madinah, ngaji Madinah dah habis Madinah. Lepas tu hubung pula MA kisim syariah juga, ngaji pakar-pakar direct gitu tu selalu dah. Haji Ahmad Amir Songkla Tani Mo'o Patani dah. Lepas tu ambil PhD PIA kisim syariah juga Jamiah Islamiyah Al-Alamiyah Malaysia. Jamiah Malaysia dah. Habis doktorah situ, boleh doktorah situ. Lepas tu sebagai pensyarah di Jamiah Monoro dah. Lah ni duk mengajar tugas saya di Monoro, duk mengajar di situ. Semenjak pada tahun 2550 sehingga sekarang lah ni. Jadi anak-anak siapa ngaji Monoro tu boleh lah Fak ustaz ni tu tengok kita tengok dah. Ya lah ni ya sedia dah. Gitu. Alhamdulillah. Mana kita penceramah ini bukan orang sama ada lah, orang yang ada pengalaman dan ada kebolehan insya-Allah taala. Sebelah kiri saya nama Ustaz Hamka. Bukan Hamka Malaysia ni, bukan Nara. Hamka Malaysia tu terkenal dulu, ni pun terkenal juga Hamka Makwing dah. Maka dia pengajian dia habis BA di kuliah syariah juga Jamiah Islamiyah bil Madinah. Bil Madinah juga dah. Seru ni. Saya dah tengok apa seru juga ni ngaji dia sekali. Tapi nampak dah budak lagi. Lepas tu MA dia ngaji MA pula di Jamiah Islam Jalal. Lah ni Fatani, Ma'alif Fatani. Kuliah lah kalau kita kecek lagi kuliah di Serong ni. Fak kita banyak lagi tak kena Ma'alif Islam Jalal, Ma'alif Fatani banyak lagi tak kena. Kena bawa pergi sekali dah. Bawa kereta kosong bawa pergi sekali kita tengok atau apa perkembangan Islam di Jalal dan di tiga wilayah kita. Lepas tu sekali ni betul tugasnya tu jadi bahagian agama duk di San. Kalau kita panggil kecek bahasa kita Tok Qadi lah. Tok Qadi jaga cara hukum atas benda-benda yang bersangkut dengan orang Islam tu. Jadi Ustaz Hamka ni salah seorang yang duk tukul musid tu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi untuk sepitah lalu majlis saya nak semua kepada dua orang ahli kena. Saya ni tak nama Azhar dah. Lupa ya buat sendiri. Saya nama Azhar Abdullah duk ramah dah. Ni duk Kapung Jelah dah, kok Jelah ni. Ustaz ni dah nara dah. Saya nak masa kepada Ustaz 10 minit dah sebagai orang pertama nak kecek masalah berpegang teguh dengan ajaran Allah. Kalau kita duduk dengar Ustaz Ramli ya saat ni pekoh gitu gini ya pekoh sedia dah. Tapi aku nak kita mungklik pada Allah Taala tu ya mudah dia, kita peng situ ya mudah ada. Tak ada belik banyak. Peng Allah Taala pak. Ada apa cara nak peng situ tu lagu mana saya elok-elok tu sikap pada Ustaz insya-Allah.
Ya sudah, ya hari ini kita tak nah. Ada tak apa tak dunia. Bocor Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang mulia pada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, dan kepada dua orang ustaz pengurusi dan juga Dr. Anis. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan hati kita berseronok, bergembira dengan satu musim yang akan datang, yang kita akan masuki, yang kita akan menyambut. Maka dengan iman yang bertapak dalam hati kita, kita turut berseronok dengan benda-benda baik, dengan kebaikan, dengan sebab iman, dengan sebab ilmu yang kita tahu, benda-benda baik yang kita akan masuki. Alhamdulillah, kemarin saya lalu dah kok ni pergi di kawasan Ampel Cenek tu, di kawasan Ampel, Tiwakan Ampel kemarin, dengan bersama dengan Tok Ime, Tok Khotik, Tok Bila di sana, dan juga Tok Nebe, siapa Keraja Negeri pun dalam majlis kemarin, untuk sempurnakan hajat saudara dan sampaikan risalah Allah Ta'ala kepada manusia ni. Balas itulah kita bergerak, alhamdulillah. Dan kita dengar bahasa kata comel menalah cara-cara kita nak sambut Ramadan. Di antaranya hak kita nak katanya, waktu kita nak tengok anak bulan tu, kita berdoa ke Tuhan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Maaf saya nak tambah sikit ni ustaz ni. Siapa kuraulah hari ni lah puasa insya-Allah dah. Jadi Nabi dia ajar doa tu pun dia baca waktu tengok anak bulan tu. Orang kata kita ni hamba Tuhan yang berasa kata kita lemah, kita berhajat, kita miskin, kita berhajat kepada taufik hidayah, jaga dan kawal dari Allah. Kita berdoa supaya Tuhan beri bulan ni boleh bawa amin sungguh, bawa iman dan bawa selamat dan bawa Islam. Tu isi doa waktu tengok nak bulan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Soalan kata kita minta itu hari bulan ni boleh bawa aman dan iman. Aman, iman. Wassalamati wal islam. Selamat sejahtera, lepas tu Islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rusdin wa khairin. Kalau tak ada nak ingat apa gitu, kau turut ambil lah. Nak kata Islam ni bawa amil, bawa iman, bawa selamat, bawa Islam. Kalau kita apa dia ni nak berjakah pergi ke depan, nak kerja gapo ni, kalau hasil daripada pahami hak sengoti hak sebenar, maka senang kita. Alhamdulillah. Dalam round 10 minit saya nak kecek ni mula-mula sekali dalam maudhu' ummah wahidah. Pada hari ini saya nak bawa saya sendiri pertama kalinya dan ibu-ibu, ayah-ayah semua. Kata Islam hak kita beragama ni, agama yang cukup-cukup kita yakinlah dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan
agama hak bawa kesejahteraan dunia akhirat. Dalam banyak-banyak ajaran Islam tu, satu ajarannya agama yang ajak kita ni kelik kepada ajaran Alkitab dan juga As-Sunnah. Karena Alkitab dan Sunnah itulah Al-Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak mula sekali. Mana kita semua ni kena kelik kepada Al-Islam, dan kalau kita nak kelik kepada Al-Islam, agama Tuhan sebenar, kita kena kelik kepada Alkitab dan kelik kepada Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena menjauhi daripada berpecah belah. Nak bawa manusia hak duk cerah berkelahi tu, kelik kepada ajaran satu, pegang kejak dengan Alkitab dan pegang kejak dengan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana tu ya mesti hasil lah, selisih kelahi sikit sebanyak, gapo ya hasil, ya timbul jadi sunnatullah fil kaun. Sunnah Allah Ta'ala tu hewan ni ada berselisih lah, tapi kita kena kelik, walau mana pun kena kelik pada ajaran Alkitab dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran semacam dalam surah Al-An'am ayat 153. Tuhan ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Termasuk daripada wasaya ataupun wasiat 10 perkara hak Tuhan sebut dalam surah Al-An'am. Wasiat Tuhan hak 10 perkara hak dalam surah Al-An'am, di antaranya wasiat supaya kita ni bawa jalan hak betul, bawa Islam hak betul ni. Hak kita duk minta semua Tuhan setiap kali kita semaya, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hidayatkanlah kami akan jalan hak betul. Tuhan suruh kita minta, dan Tuhan suruh kita jalan sungguh di atas jalan hak betul, mustaqim. Tuhan ayat kata, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahawa ini adalah jalan aku hak betul. Fattabi'uh, maka adalah kamu turut. Bahawa tahu kata jalan Islam ni betul, kita kena turut. Jalan hak Quran, jalan hak sunnah Nabi, jalan hak betul, kita kena turut. Tuhan suruh turut ni. Puak kita ada doa tu dah, ihdinas siratal mustaqim fattabi'uh, mu kena turut jalan mustaqim ni. Wala tattabi'us subula, jangan mudah turut akan jalan-jalan. Ini maknanya jalan hak betul ni pesen so ya. So sini bukan makna tak boleh nak selisih, tak lagi kita dengar lah. Selisih pun ada juga crop dia, ada cupcake juga, ada juga benda hak pesen selisih, tak ada arah selisih tu. Tapi betul ni mana? Betul dengan Quran, dengan sunnah, dengan Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ni mustaqim betul. Turut ni, jangan duk cari jalan hak banyak, hak menyeleweng daripada jalan Islam hak betul. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kalau mu turut hak jalan hak banyak lebih pada tu, jadi mu cerahlah daripada jalan hak betul. Dalam nak mentafsir ayat ni, kita tengok Nabi SAW, dia ada satu kali hadis yang diriwayat oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia ada kata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Ibnu Mas'ud dia riwayat kata Nabi satu kali Nabi buat orang tak tanah lah. Orang perang satu orang, satu jalur perang so ya. Summa qala hadhihi sabilullah. Nabi kata hak ni jalan Tuhan ni. Jadi Nabi pun ya banding juga kita mudah faham. Orang so perang, lepas tu Nabi kata hak ni sabilullah ni. Ni jalan Tuhan ni.
Lepas tu summa khatta khututan an yaminihi wa khututan an yasarihi. Lepas tu Nabi toreh pula. Toreh kok kanan, toreh kok kiri, berah toreh lagi. Summa qala hadhihi subul. Nabi kata hok ni jalan-jalan ni. Kalau bahasa Arab subul ni jamak, pada mufrad dia nya sabil. Tadi sabilullah, mana jalan tu hai? So ya mufrad, so jalan tu hai. Hok pergi ke syurga ni. Nah. Peseng tang dia pergi ke syurga ni. Jadi takut so lah, walaupun ada lagi dah. Cabai-cabai takut so pergi ke syurga. Karena ada perselisih di benar kita berselisih tu. Botoreh banyak tu Nabi kata subul. Hak ni subul jalan banyak ni. Jalan banyak hak kiri kanan ni. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dak atas tiap-tiap jalan hak banyak ni ada setan duk pergi. Heret pergi kat ni. Ni kita proses. Tak proses terperakak hak setan duk ajak pergi ni. Masuk belakang ustaz kita duk preng tak ni nak bimbang takut. Masuk pergi hak setan duk ajak. Nak jalan tu setan duk bawa belakang. Ya du'u ilai. Jadi pendakwah. Setan pun pendakwah juga. Yang Nabi kecek dengan kelimah dakwah ni. Jadi dakwah juga setan pun. Tapi dakwah pergi jalan ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ya du'u ilai. Lepas tu Nabi baca ayat hak saya baca hak ni. Summa qara'a hadhil ayah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kita nak gapo lagi? Ni panggil tafsirul Quran bis sunnah. Tafsir Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas nyata molek. Kata Quran hak Nabi baca tadi balas ni tafsir dia. Jalan tu hai mustaqim hak betul ni so ya. Turun hak ni jangan dok ambil jalan banyak. Hak tiap-tiap jalan tu diheret oleh syaitan. Lepas tu syaitan ya aduwwum mubin bagi manusia. Heret pergi ke mana? Dia tak jang Allah dengan kita tu. Apabila tu heret ayat temu kena neraka dia. Aku nak minta so. Nak cari orang warah aku atik nak bawa pergi ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Tak jang Allah ya minta juga Tuhan. Tuhan pun wi pijagah tu. Wi situ bukan makna suruh kita turun setan. Nampak? Wi setan situ bukan makna suruh kita turun dia, turun setan. Tapi suruh turun jalan mustaqim. Kalau kita dengar satu hadis, saya suka kecek panak-panak ni. Panjang-panjang ada uah juga. Panak-panak ni suka benar kecek. Satu hadis Nabi SAW, Nabi ada sabda kata, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini pun hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi, Abu Daud. Hari ni kita dengar semua hadis ni. Nabi kata sesungguhnya kamu akan tengoklah kalau mau boleh hidup lepas pada meninggal. Nabi ayat lama dah 1400 lebih dah ayat. Tapi Nabi kata pesan dah kata mu kalau boleh hidup lepas pada hari ni mu akan boleh tengok selisih banyak. Pak kita nak bercung ini ni. Tak apa. Hak tu ayat kata ummah ni dia berselisih bukan makna kata kita tak boleh bercung. Kita kena faham. Setengah-setengah tu pergi faham kata hawa tu kata kena selisih gak. Seolah kata duk kacau bercung apa tu ayat selisih jadi cerak. Selisih ni benda hak mesti jadi. Bah kacau apa duk usaha bercung. Apa tu? Bukan makna begitu. Selisih jadi sungguh. Tapi walau begitu pun Tuhan suruh kita pecung juga kelik kepada Alkitab wa Sunnah. Dalam arti kata ummah wahidah bertauhid kepada Allah, berakidah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kelik pada ajaran Alkitab dan Sunnah. Bersatu dalam arti kelik kepada Allah. Kelik pada agama hak sah, hak mustaqim. Itu makna pecung jadi ummah wahidah. Walaupun ni ummah ni ya berselisih,
Ya jadi ummah lain ratik hok keluar daripada ummah wahidah. Nabi kata mu akan boleh tengok selisih banyak, tapi dalam selisih mun wa'alahna fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mu kena pegang kejaklah dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, yang dapat petunjuk tu, lepas tu pegang kejak, tamassaku biha, pegang kejak, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigih dengan gengai dengan gigi gerah. Gengai kejak sungguh, takut terlucuk mudah-mudah. Wa iyyakum, dan jaga-jaga beringatlah mudah-mudah anak timur tu nak rekah-rekah hak tidak berdasar kepada ada dalil, hak molek daripada Quran, daripada sunnah gak, beringat molek bimbang takut timbul benar reka hak tak ada berpandu kepada alasan hak benar daripada agama, maka dipanggil bid'ah. Maka bid'ah tu jadi tak kena lah. Kalau terkeluar daripada ajaran Quran sunnah gak, jadi menyelewenglah daripada jalan hak sebenar. Itulah pada round yang pertama. Nah, sekali dengan ayat tu saya kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu berpeganglah dengan tali Allah, mana agama Allah Taala. Peganglah we kejak sungguh semua tali Allah Taala ni. Nah, wala tafarraqu, jangan kamu duk cerah berat. Nah, jangan duk selehenglah dengan hablullah, dengan tali Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas bagi kita dalam masalah satu, Allah Ta'ala menyuruh pada kita suruh klik pada satu, yang mana kita hari-hari 17 kali sehari kita minta pada Allah Ta'ala untuk nak klik pada jalan Allah. Tapi rasa juga dalam hati duk ingat semua kita duk minta tahu dak duk minta ihdinas sirah duk minta le semaya tu, duk minta nak klik jalan Allah dah tu. Sebab tu orang semaya ni labor belaka, tapi kalau tahu tu comel sikit. Ya setan ya berahri tengok orang semaya tak tahu. Ya lebih sedap saing orang semaya biasa tak reti, ya saing lebih sedap pada orang tak semaya lagi setan. Sebab orang semaya biasa tak tahu tu, ya tak tahu kata tak kena. Hak tak semaya tu boleh dia mikir tak aku kena semaya, ya semaya. Sebab tu kita semaya dah tu we tahu lalu. We tahu kata Fatihah duk kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin duk kata apa? We ti lalu dah. Jong ambil masa situ sikit untuk mengaji surah Fatihah we ti. Jong sikit we ngaji rokok kata apa? Makna apa? Sujud kata apa? Makna apa? We tahu sungguh-sungguh baru kita hubung dengan Allah Taala sedap. Manusia tak ada harga kalau tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tak ada harga sikit apa. Sebab tu apabila kita yakin kata manusia ni duduk dalam dunia cerak, dia kena pecah cerak, dia kena ada tafarruq pecah tu. Dalam hatu tu Allah Ta'ala tu besar, tak nak besar dalam Quran. Tapi nya ada selisih, tak tahu apa cabai tu baik. Wong ni gitu gini. Tapi dalam hatu usaha tu tak akan habis usaha untuk nombor satu. Kecak juga umatan wahidah, tak letih-letih nak kecak, nak klik satu pada Allah, pegang tali Allah we kejar. Apabila kita yakin kata pecah tu kena ada, selisih pendapat yang kena ada, kita we ada, we tahu sebab gapo duk pecah sangat. Lepas tu apabila tahu sebab dah, dia kena ada adab dalam perselisihan pula. Bukan ada orang pecah mak tak sayang dia dah. Lagu mana arti, lagu mana situs belok-belok saya serah pada orang yang ada ilmu dan ada pengalaman untuk jelas pada kita sebab ikhtilaf ataupun adab-adab dalam perpecahan insya-Allah taala. Fadhal syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa halala.
Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama kali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang izinkan saya mari bersuah muka dengan muslimin muslimat, ayah-ayah, mek-mek, abang-abang yang saya kasihi dan hormati di dusunnya ini. Tidak terlupa pula kepada kawan saya Ustaz Azhar dan juga Ustaz Hamka yang boleh mari sikit sebanyak mari curahkan ilmu, mari sabarkan ilmu yang berdasar kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW kepada kita. Memanglah ilmu ni benda yang kena sabah, benda yang kena royak. Tak pandai seorang tu yang jadi orang alim, yang ada ilmu, pas dia kata dia berasa kata ilmu untuk aku seorang, tak boleh. Dan memanglah tugas ulama, tugas orang-orang yang tahu, tugas orang yang diberi ilmu oleh Allah, ia kena tunaikan kewajipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama ni wa innal ulama warathatul anbiya. Ulama ni pekak besar, pekak dunia, pekak tempat pekak kecil, kelah-kelah semua tu adalah pusaka orang terima saka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena sapa, terima saka Nabi dah amanah, di atas bahu dah kena pikul dan kena sapa. Inilah tujuan yang kami datang pada hari ini. Muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok kepada sebab ataupun benda yang menjadikan adanya perselisihan, sedangkan perselisihan tu benda yang aci boleh tak seri berlaku lah kita ni, tetapi itu sunnatullah. Ustaz Hamka ayat sana, wala yazaluna mukhtalifin, dan sentiasalah mereka itu, iaitu manusia, berpecah belah, berselisih. Itu sunnatullah. Tak boleh siapa nak pergi dua beki dah supaya dengan Tuhan telah royak dalam ayat-ayat neraka lah. Surah As-Sajdah yang kita dengar tu imam dia baca sama. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami kehendak, kami nak uji hidayah semua di atas dunia ni. Nak uji orang Islam, jadi orang Islam belaka boleh. Nak uji hati tu molek belaka supaya dengan hati Nabi SAW boleh Tuhan nak uji. Tapi telah terdahulunya al-qaul, perkataan yang kami telah tetapkan bahawa aku akan penuhkan neraka Jahannam daripada golongan jin dan manusia. Jadi benar tu kita tak boleh baki dah lah. Tapi bukan berarti kata kita ni jadi orang yang tak molek, nak jadi ahli neraka Jahannam, tak boleh. Walaupun Tuhan royak dah penuhnya neraka Jahannam dengan manusia dan jin. Ahli neraka sikit, ahli syurga sikit, ahli neraka banyak. Tapi kita kena usaha sebanyak mungkin kena boleh jadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kena usaha sebanyak mungkin kena lari daripada ahli neraka Allah. Supaya Tuhan royak dah kata mestinya berlakunya perselisihan. Tapi kita tugas kita kena usaha hidup dalam ummah wahidah boleh. Kena usaha menjadikan kita adalah umat yang satu boleh. Di sana ada beberapa benda yang menjadikan sahabat dulu dan ulama-ulama berselisih. Sebenarnya selisih ni ada dua jenis pula selisih. Selisih hak mula-mula, yang selisih yang membawakan keluar daripada agama, perpecahan yang mengeluarkan orang daripada agama.
Nah, contohnya perpecahan Al-Khawarij. Nah, Khawarij di zaman Ali radhiyallahu anhu pecah daripada jamaatul muslimin jadi Khawarij. Nah, fatwa kata orang buat dosa besar dia masuk neraka dan tidak tubik pahbila. Fatwa hak Khawarij. Nah, orang buat dosa besar dia kena masuk neraka dan tidak tubik selama-lama sebab kafir. Nauzubillah. Sedangkan kita akidah ahli sunnah wal jamaah, orang masuk neraka masih lagi di bawah masyiatillah, masih lagi di bawah kehendak Allah. Mungkin Allah Ta'ala nak ampun dosa dia dan masukkan syurga, dan mungkin Tuhan nak bakar dia dulu dari neraka, yang pergi basuh dulu dosa, lepas tu masuk syurga kalau dia ada kalimah syahadah. Tu pegangnya yang berlain ni. Siapa Ali kena perang pula dengan Khawarij. Telajak doa, telajak hukum fatwa, telajak dikufurkan orang-orang yang buat dosa besar daripada orang Islam. Maka situ pula situ satu daripada contoh golongan yang pecah daripada ummah wahidah, lepas tu dihukumkan kafir sehingga Ali itu halal darah buat dia. Yang kedua, perpecahan yang tidak mengeluarkan daripada agama dan daripada ummah wahidah. Iaitu perpecahan di segi furu' ataupun di segi fiqh ataupun di segi syariah. Banyak pendapat ataupun perselisihan sahabat tentang fiqh ni. Semaya antaranya gapo? Semaya witir. Banyak khilaf. Kata ada siapa wajib, ada setengah sahabat kata sunah muakkadah dan sebagainya hukum semaya witir. Adanya masalah yang lain lagi lah. Masalah haji. Afdal mana haji weh? Haji tamattu' ke, haji qiran ke? Sebab haji ada 3 jenis pula. Ada setengah kata afdalnya qiran sebab Nabi SAW buat haji qiran. Qiran ni haji umrah buat dengan haji. Buat umrah sudah tak ada tahalul dak. Tak ada pecah dak kat ihram dia, tunggu sampai hari yang ke-8 kemudian dia niat haji. Ada setengah kata tamattu' ni afdal. Dalam Quran pun sebut faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Tamattu' haji tamattu'. Katanya setengah sahabat kata afdal tamattu'. Betingnya itu benda yang khilaf antara sahabat yang tidak mengeluarkan daripada ummah wahidah. Banyaklah kalau nak kat contoh mungkin puluh-puluh beratus. Siapa kepada ulama-ulama mazhab pak sendiri pun pecah. Pecah dari segi fiqh tu. Khilaf dari segi fiqh. Tetapi semua itu masih lagi ummah wahidah. Semua mazhab bukan pak banyak siapa lapar, siapa belah-belah. Itu tidak mengeluarkan daripada ummah wahidah. Lepas tu apa dia boleh mari hidup timbulnya perselisihan antara sebabnya kerana faham yang tak sama dalam memahami dalil. Tak sama. Hadis mari jelas dah, tapi tafsir tu tak sama. Misalnya yang kita biasa dengar sama, la tusallil asr illa fi Bani Quraizah. Dalam peperangan Bani Quraizah. Peperangan dengan Yahudi. Nabi SAW perang dengan Yahudi Bani Quraizah. Dalam peperangan Nabi besar jangan semaya asar malaikat di Bani Quraizah. Sahabat dengar belaka tu hadis tu. Tapi bawa pergi masa hala ke jadi lewat. Musafir nak pergi di Bani Quraizah, di kampung Yahudi tu, jalan ni agak jauh, menjadikan asar tu hala ke nak habis dah. Asar matahari nampak nak turun dah weh. Maka setengah sahabat faham. Hadis Nabi kata jangan semaya asar, malaikat di kampung Yahudi pak perang tu. Sahabat kata nak Nabi suruh kita cepat.
Tapi kalau suk-suk tak ada arah, nah lewat juga mayat dulu asar. Sebab waktu nak habis dah ni. Sedangkan sahabat setengah lagi pihak kata, dak gana-gana pun kita mayat asas sana. Lewat sikit pun walaupun dekat-dekat ngorek pun Nabi suruh pergi sana. Ada dua. Nah, ada semaya tengah jalan, ada semaya di Banu Quraizah. Tu sebab yang menjadikan khilaf sahabat, iaitu pahami yang tidak sama, ijtihad mereka dalam memahami nas, dalam memahami dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tu antara sebab. Lepas tu nak mari kepada orang panggil adab pula apabila berlaku dah. Memang dah. Tak boleh kita nak pergi duk paksa bidamo turut kita. Tak boleh nak pergi duk bangkap, nak pergi duk orang panggil gunakan satu kuasa mu nak turut. Tapi apabila berlakunya ikhtilaf perselisihan, sahabat dia ada cara nak duk sekali boleh. Antaranya kena bersua muka dan sama-sama tunjukkan pahaman dia kepada saudaranya. Kena bersua muka. Dia tak boleh pasal perempuan ni lupa cara dia, hak ni legang cara dia. Tak kena gitu. Satu misal lagi we nampak. Apabila timbulnya satu kumpulan daripada ahli Mekah, ahli Madinah, kabilah Arab tak sah keluar zakat. Lepas pada Rasulullah SAW wafat, ada satu setengah kabilah Arab kata kita tak ada kena beri zakat dah weh. Sebab zakat ni Tuhan suruh ikut Nabi. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hei Muhammad, mu ambillah zakat daripada sahabatmu. Jadi Nabi mati dah padahlah. Ada lah zakat. Pahami satu kabilah Arab. Maka Abu Bakar pun panggil mesyuarat dengan sahabat pasal mana kita ni. Ada semaya tak situ ambil zakat. Bukan sore, satu kampung, satu kabilah. Beribu buat dia. Sahabat Abu Bakar kena panggil bercum, panggil mesyuarat sahabat. Mana ni? Kerana ni kita nak hukum pasal mana dia mana? Umar kata tak boleh perang dia sebab dia tu masih Islam lagi. Dia semaya Abu Bakar. Dia semaya kita nak perang kan? Sedangkan Abu Bakar kata aku nak perang dengan dia. Abu Bakar sebagai khalifah, aku nak perang. Aku akan perang orang yang becek antara semaya dengan zakat. Sebab dalam hadis satu lagi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah supaya memerangi manusia sehingga mereka kata mengucap 2 kalimah syahadah dan menunaikan solat dan mengeluarkan zakah. Jadi Abu Bakar pergi hadis tu kata orang yang becek 3 tu kalimah syahadah, semaya dan zakat tidak dibilang orang Islam, tidak dimasukkan daripada orang Islam, maka dihalalkan darah dia sebab dia asal Islam dah ni. Bukan orang kafir kita lagi paksa tak boleh. La ikraha fid din. Kafir ni orang Islam asal. Teka zaman Nabi nyawi zakat tapi nya tu baik. Tapi dia tak sewi lepas Nabi wafat. 2 korang ni tak suka tu. Hak asal hak kafir tu hak tu kena dakwah. Hak Islam dah, lepas tu baik. Ni Islam ada masyarakat lain ni. Aku nak pergi Abu Bakar tu. Apa zaman Nabi Nabi mati tak sewi. Akhir sekali Umar dengan Abu Bakar tekan kuat dua tu. Tapi akhir sekali Umar kata, Tuhan buka hati aku, setuju dengan pendapat hak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kena bersua muka, kena mari duk berbicara di atas meja yang satu untuk nak cari satu kalau boleh cari mati yang sama, alhamdulillah. Itulah yang panggil satu daripada adab ikhtilaf yang ulama dan sahabat dulu guna
mereka nak sama-sama bersihkan hati, bukan nak benih. Bukan aku khalifah, mu piye rumah. Mu jadi terbesar ya. Duk, aku ni dah beda. Tapi kedua-dua dia gunakan maslahat umat jadi titang. Ambil maslahat nak jaga agama Allah, nak jagakan kehormatan Islam, jadi tempat yang mereka tuju situ. Maka di situlah Tuhan pelembutkan hati dua-dua itu siapa boleh kerja sama dan boleh memaksa semula hak dak terbit zakat tu, mari bayar zakat semula. Itulah mungkin musim yang pertama dengan masa yang agak sikat. Maka saya akhirkan wallahu alam. Sebab tu jelas bagi kita dalam nak menyatukan umat ni, kena lapar dada, kena buka dada sikit. Kadang-kadang kita dengar hak kita biasa duk buat, dia dengar dia mau kecek tak kena dengan kita buat. Kadang-kadang dia mau royak bahawa royak dia lebih kena di situ di sisi Rasulullah. Kadang-kadang kita buat lama dah dia tak kena. Bagaimana kita buka dada situ tu penting dah. Yang kedua, kita kena guna hikmah sebanyak mungkin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah, ya kalau macamnya sungguh ajarnya. Apabila ada dialog kecek ni kena guna cara lebih comel sekali. Cara lebih comel sekali nampak atau keras tak ada ke? Kami maaf demo tak apa. Hak tu comel sekali. Tu kecek tak pecah putih. Kecek tak pecah putih. Tak apa, kita jamaah. Satu hari Allah Ta'ala pelembut hati dia. Tapi pentingnya khilaf juga yang ada khilaf, tapi cara untuk nak satu dalam faham itu sangat-sangat susah. Tapi tanya kata khilaf tu baik pada qira' umat wahidah ada. Duduk dalam qira' umat wahidah. Gapo umat wahidah ada dengan tema lain tak tahu ke. Gapo umat wahidah ada punya umatan wahidah gapo. Hati kita dengar gapo dia. Insya-Allah pekat hati balik umatan wahidah tu mai pada mana gapo nama dia tu insya-Allah sekarang ada stamika. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mari kecek satu kelimah yang belum pada nipu kita duk dengar-dengar lah, ummah wahidah. Kalau kita kata di sudut arti dia tu ummah makna ya bahasa mah kita kecek bahasa Arab dah. Ummah makna umat dia. Waktullah tu. Ummah tu bahasa Arab. Bahasa kita umat. Orang Arab juga dah. Ummah ni kalau bahasa Cina kata pracacat. Atau panggil ummah. Wahidah mana apa? Mana satu. Itu di sudut orang panggil terjemah. Betul-betul lah tak? Tapi ummah wahidah ni kita tengok dia ada dalam Quran. Apa ni? Ummah wahidah ni ada disebut dalam Quran. Mula-mula sekali untuk kita nak renung bersama semacam dalam surah tu Al-Baqarah ayat 213. Ada sebut ummah wahidah, ada banyak tempat ummah wahidah ni. Di antara hak Tuhan sebutnya ummah wahidah ni hak dalam surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidatan. Adalah manusia tu dulu tu ummah wahidah. Umat satu. Umat mana umat satu ni? Mana umat satu sini hak dibawa oleh Nabi Adam. Beragama tu Nabi Adam belaka tu. Sejak Nabi Adam siapa aku Nabi Nuh. Berapa abad situ? Puluh-puluh abad mari. Lama masa jaraknya ya beragama ya. Millah wahidah beragama Islam Kana an-nasu ummatan wahidatan. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina. Dan Allah Ta'ala utuh pula nabi-nabi lepas betul lepas sore hatta tak putus. Allah Ta'ala hatta nabi mari. Kerja apa nabi? Mubashshirina wa munzirina.
Nabi tu, para anbiya tu, an-nabiyyin hak Allah Taala hantar mari tu, bawa kerjanya beri berita gembira. Berita gembira ni berita hak pasal galak lah, buatlah ni boleh balas ning kebaikan. Balas ning pahala, balas ning syurga, balas ning. Ni mubasyirin wa munzirin. Sekali sekala tu oyak berita ngeri, berita takut. Balah ni akibat ya neraka, berdosa. Ni kerja Nabi. Pas ni dia panggil berdakwah ni, dia tak boleh lari daripada guna dua uslub, al-basyarah wan nazarah. Kerana orang ni tabiat dia tak serupa. Peseng dia laku makan dengan peseng oyak benda takut, kena oyak takut ni. Kalau oyak hak galak saja tak ada, dia kena peseng perik pasal ni. Oyak peseng takut ni neraka nah. Ya takut sikit, boses sikit, bimbang sikit, beringat sikit. Setengah orang biasanya wayak kena yang saya galak, gemar, suka hati. Sebab tu Nabi pun hak Allah Taala hantar ni guna dua uslub, mubasyirina wa munzirin. Dan uslub ni uslub Quran. Sebab tu kalau kita baca Quran wayak berita syurga, berita orang buat amal soleh. Quran wayak berita orang buat deraka kepada Allah, wayak akibatnya neraka. Ini uslub munzirin ataupun nazarah. Sebab tu Nabi ni basyir wa nazir, mubasyirina wa munzirin. Dalam uslubnya Quran ataupun wahyu yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi yang Allah Taala hantar mari itu, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah Ta'ala beri pedoman, bukan kata ikut nak ambil mana dak. Agama Islam ni hak dibawa oleh nabi-nabi dulu pun pesen berpedoman. Dia kena berpandu. Kita nak ambil ikut saya tak boleh. Sebab tu tak ada halak nabi kata ikut saya dak. Nabi tu pun, kalau nabi kita apa dia ni, ya kecek dengan wahyu. Nak kecek dengan nafsu tak boleh, kecek dengan wahyu. In huwa illa wahyun yuha, bukan kata ikut sen. Nabi dulu pun supaya tu Tuhan hantar kitab, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi Quran kitab hak Tuhan hantar ni lah untuk beri hukum, untuk beri keputusan dalam benar hasil perselisihan. Mana selisih? Ya marilah selisih tu. Selisih kerana tu, selisih kerana ni, kadang-kadang guna nafsu jadi selisih. Tapi nualah nak selisih tu, kita hak Tuhan hantar mari tu untuk jadi buat keputusan, liyahkuma bainan nas. Nabi para anbiya itulah mari menghukum di antara manusia fi makhtalafu fi, pada benar hak mereka itu selisih. Wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Ini Tuhan ayat kata perselisihan tu kerana kala dia bukan berlaku dengan sebab tak tahu. Erti dah baca ayat erti pahal hanggup molek dah. Tapi mari pian balik nak lawan pula dah. Kerana Tuhan ayat kata selisih ni baghyan bainahum. Apa ni? Hasad dengki di antara mereka itu. Ja'athumul bayyinat, datang dah bayyinat. Bayyinat ni terang nyata molek dah. Ni makna selisih mazmum. Selisih lepas pada nyata bayyinat, selisih lagi, ini mazmum. Tapi kalau masih berpijak, masing-masing berdalil, masing-masing ada orang panggil alasan untuk berijtihad, tak apalah duduk dalam kerap perselisihan. Tapi jelas nyata nak lawan dengan nafsu lagi ke? Tak boleh. Kerana apa? Ada bagian, ada hasad dengki. Tahu ti molek tapi dengki. Ini mazmum, na'udzubillah min zalik. Fahadallahu alladhina amanu. Mana perlu kepada hidayah Tuhan. Bukan masalah ilmu saja dak. Kalau kata ilmu bawa kepada orang satu ni, bakat mengaji ke satu belaka lah kalau sudah sekat ilmu ke. Tak sudah sekat ilmu kadang-kadang. Sudah mana? Sudah di hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata fahadallahu allazina amanu. Allah Taala hidayah kepada orang yang beriman, lima ikhtalafu fi,
pada benda hak mereka selisih minal haqqi, daripada hak sebenar, biiznihi, dengan izin Allah Taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Taala tu hidayah orang hak dia kahnak pada jalan hak betul. Hak kita minta tadi, ihdinas siratal mustaqim. Hak tu yang suruh turut tadi. Wa an hadza sirati mustaqiman. Ning makna ummah wahidah, mana agama satu hak dibawa oleh Nabi Adam, turun temurun mari bawa agama so, lepas tu selisih jadi hak lain. Tak lihat tu pun suruh kelik pada so hak dibawa oleh Nabi. Hak Nabi dak bawa tu kelik pada ajaran Nabi, kelik pada ajaran kitab. Apa tu? Itu satu lafaz ummah wahidah yang sebut dalam Quran. Sebagaimana juga dalam surah Yunus, Tuhan kata wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Ummah ni so ya, Tuhan kata wa ma kana an-nas, tidaklah manusia ni illa ummatan wahidah, kecuali umat so. Fakhtalafu, lalu mereka selisih. Ini tu baik ke umat lain, cari hak lain. Ini juga ummah wahidah yang disebut dalam Quran. Hak ni dia panggil sunnatullah fil kaun. Mana perselisihan ni yang berlaku lah sepah ustaz Dr. Ani Hoyani kata sunnatullah fil kaun ni mana tu hewak syurga, tu hewak neraka. Tapi bukan makna kita ni kena cari jalan neraka. Oh tu dia panggil apa dia ni sunnatullah pula. Di sudut syariat ni Tuhan suruh kita cari jalan hak betul, bukan cari jalan neraka. Apa tu? Sebab tu saat ni di sudut sunnatullah fil kaun perselisihan hasil. Tapi dalam hatu tu Allah Ta'ala suruh kita beribadat kepada dia, suruh kita bertakwa kepada dia, turut syariat dia. Ni mana sunnatullah di sudut mana Tuhan suruh kita supaya bersyariat kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensunnah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana satu pengertian lagi dalam ayat lain yang sebut ummah wahidah juga, semacam dalam surah apa nama ni, surah Al-Anbiya dan surah Al-Mu'minun. Ni ummah wahidah juga, tapi ni walaupun mari dengan rupa khabar, tapi maksud dia insya. Khabar ni mana khabar? Seolah kata kita boleh pilih khabar, wayak kita tahu ya khabar. Tapi insya makna dia insya, mana Tuhan suruh kita turut. Tu mana insya. Dalam uslub bahasa ustaz kita dah bohong dia lebih faham lah. Khabar dengan insya ni. Khabar ni wayak. Boleh percaya, boleh nak tak percaya khabar. Tapi insya ni suruh patibat. Kalau lari suruh tinggal. Kalau tak kena betul lah ustaz kita insya-Allah. Tuhan katakan dalam Quran juga sebut ummah wahidah juga. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan. Sesungguhnya ini mana juga agama sunnah. Ummatukum ummatan wahidah, umat yang satu, mana agama satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku ni Tuhan kamu. Fa'budun adalah kamu beribadat kepada aku. So ini saya kata insya maknanya panggil kita suruh beribadat pada Tuhan. Itu mana ummah wahidah, agama so, klik pada agama Tuhan so, ibadat pada Tuhan so, jangan duk bersyirik. Kalau bersyirik supaya lepas pada Nabi Nuh tu bersyirik, duk bersyirik gigo tu atik gigo ni atik. Nabi Nuh panggil suruh klik turut agama Tuhan ni, tapi masih tak turut lah. Siapa gedege dia mari air boh tak mau naik perahu Nabi Nuh. Tu terpecah pada ummah wahidah. Tuhan naknya fa'budun adalah kamu beribadat padaku, mana bertauhid padaku, klik pada agama aku so ya ummatan wahidah. Supaya juga satu lagi dalam suratul Mu'minun Tuhan kata wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun.
dan ini adalah ummatukum, umat kamu sebagai ummatan wahidah, umat yang satu, mana juga agama satu, millah satu, mana agama berdasar pada beribadat kepada Tuhan yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku Tuhan kamu, fattaqun, hendaklah kamu bertakwa dan takut kepada aku. Tengok, ummah wahidah, kedua-dua ummah wahidah, tapi Tuhan suruh beribadat pada dia, bertakwa pada dia. Ni mana ummah wahidah. Mana ummah wahidah ni? Ummah peseng ajak manusia, seru manusia supaya beribadat pada Allah hanya satu, kerana dialah yang berhak beribadat. Suruh kita duduk dalam krop takwa, beragama pasal krop takwa, takut Tuhan, turut ajaran Tuhan. Itu mana ummatan wahidatan. Sebab tu kalau kita jadi ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kerana umat Nabi Muhammad ni dia ada umat istijabah dengan umat dakwah. Kelimah umat ni umat Nabi, tapi panggil umat Nabi juga. Umat mana yang panggil? Satunya ummatud dakwah yang panggil. Orang ni belum jadi ummah wahidah. Ummah kita kena ajak dia jadi Islam, belum jadi Islam dia. Ini kita berkewajipan, kita ni kena seru dia, ajak dia supaya jadi Islam. Panggil ummah dakwah. Satu ummah lagi, ummah istijabah, yang sudah terima Islam, mengaku dah dengan Islam, tapi kadang-kadang tak ada betul mana juga. Kita kena ajak juga dia. Ya Islam dah, tapi betul juga jadi Islam sungguh sengoti. Dia terima dah, kita pergi kejap pula dia dengan ajaran Islam, dengan kitab, dengan sunnah. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, ummatan wahidah sini maknanya umat Islam bawa agama saya bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pada pusingan yang kedua. Kalau ada masa kita hubung pula insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pusingan kedua mana kita gambar nampak ummatan wahidah tu enggak pernah menangis. Gelar Allah Taala pada hamba dia yang sentiasa hidup yang tamu kaum sejak Nabi Adam sampai lalu ni. Mana mula Nabi Adam ummah satu saja. Sebab tu dalam ayat Quran banyak kita tengok seperti Allah Taala kata, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Kalau ada perselisihan, perpecahan, ada gapo dalam agama payah tak payah, klik pada Allah Taala. Jadi ummatan wahidah. Sebab tu peseng orang ummatan wahidah hidup baik mana? Ya lagu mana peseng dia? Kita tahu juga. Orang nak semak jadi ummatan wahidah ni, ya ada peseng dia. Cuba kita tengok sikit-sikit, tak apa dah kita tahu gini. Boleh ambil soal dua, tak apa dah. Misalnya kita hari ni dengar ummatan wahidah, tahu kata pesengnya ke mana? Hamba nak semak masuk ni. Sorry, masuk ummatan wahidah. Tak apa dah. Kita akan masuk kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagai pusingan yang kedua, kita mari tengok ciri-ciri percemeh nak cem mana ummah wahidah ni. Dengan ringkasnya, yang pertama sekali, ummah wahidah dia kena berdasar kepada nasihat satu sama lain. Sebab Islam Nabi ada bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama nak tertegak dengan hebat, dengan mulia, dia kena ada nasihat antara ummah. Nasihat siapa daripada Allah kepada Allah, kepada Rasul, kepada kita, mari kepada imam-imam, pemimpin orang Islam dan umat Islam seluruhnya. Sebab memanglah tak ada siapa yang sempurna dan perfect.
Ada kurang. Alim setara mana pun ada mungkin kurangnya segitu. Pandai dah, jaya dah, kerja dia gapo dah, mungkin ada lagi bocor segi lain. Dia panggil, manusia tidak sunyi daripada kekurangan. Sebab tu ummah wahidah, satu daripada cirinya kena menghidupkan nasihat. Nasihat dengan hati yang ikhlas, nak baiki dia dan tidak memalukannya. Yang duduk depan orang, yang duduk depan orang khalayak ramai. Tak, nasihat yang paling baik iaitu nasihat pasal sama sore, sirra, sunyi-sunyi. Itu ciri ummah wahidah. Yang keduanya, ciri dia kena ada sifat al-wala, iaitu tolong, iaitu kasih sayang, iaitu bela satu sama lain. Al-wala, kena tolong. Kalau orang mari duk caci, mari duk ngenak umat Islam kita kena mempertahankan. Walaupun dia tu bukan waris kita, walaupun dia tu bukan orang sebangsa dengan kita, walaupun dia tu bukan negeri kita, tapi kita sebagai ummah wahidah kena saling bela membela. Kita biasa dengar dah Khalifah Mu'tasim, dengan seorang perempuan di sana jauh pada dia tu. Seorang perempuan dingenak oleh orang Yahudi. Dia heret hijab. Orang perempuan tu pergi beli di kedai orang Yahudi tu, pecah heret kain kelubung dia siapa tubik rambut. Maka dia panggil wa Mu'tasamah. Perempuan yang lemah. Mana Khalifah Mu'tasim? Khalifah yang bela Islam duk mana? Maka Mu'tasim bila kata aku dengar suara perempuan tadi, akak tentera gi hajar orang Yahudi sana. Seorang retina kena zalim, puluh ribu. Mu'tasim bila dia kain tap gi nak bela seorang perempuan kerana dianggap perempuan itu ummah wahidah yang kena bela. Yang ketiganya dengan masa ringkas, ia kena doa, ia kena tolong saling doa satu sama lain. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang beriman ni kena saling doa gimari. Doa we apa dosa, doa we betul. Doa we Tuhan tunjuk. Doa we Tuhan tu taufik. Doa daripada saudara kepada saudaranya. Dan doa yang paling hebat sekali, doa dalam keadaan yang saudara tidak tahu, zahrul ghaib dia panggil. Keadaan yang kita tak ada royak, aku doa kau mungoi tak. Kita tak ada doa depan dia, tapi doa kita dengan Allah, tapi minta untuk saudaranya. Doa biasa ni malaikat kata amin walakah. Minta Tuhan terima doa kamu dan minta benar meminta kau saimu tu boleh kau mu juga. Wi Tuhan tu wi kau mu juga. Dan akhir sekali, iaitu umat Islam, iaitu ummah wahidah, dia kena adanya sifat, usaha kena belajar dan cari ilmu. Islam kita tak boleh tak jong. Umat dia umat yang jahil. Walaupun Tuhan hantar Nabi kepada bangsa Arab yang digelar sebagai ummiyin, tak pandai baca, tak pandai nulis, tapi lepas pada Nabi diutus kepada sahabat yang dikatakan orang tak pandai nulis, tak pandai baca, Nabi mengeluarkan satu generasi ulama daripada sahabat. Nabi mengeluarkan akak taraf daripada ummiyin, daripada umat yang terbelakang mundur kepada umat yang ada ilmu berdasar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita support. Ni antara majlis-majlis mengenal ilmu ni. Majlis-majlis yang nak kita tak boleh dak elok. Kita tak tahu gapo Ramadan, gapo kelebihan Ramadan, gapo kepahaman kita terhadap ummah wahidah. Ini satu daripada ciri-ciri ummah wahidah yang kita rasa kalau kita boleh buat 3-4 perkara ini, saya rasa arah ataupun tuju kita kepada ummah wahidah akan sampai kepada tahap yang kita cita-cita. Wallahu a'lam. Pada masa tu cepat dah. Halo. Bila pada masa tu kira masa masya-Allah sungguh. Sebab tu
Nabi kata tak akan berlaku kiamat, mereka masuk tu dah cepat jalan. Dan sebenarnya ada pusingnya tak akhir, tapi tengok pada masa tu ya sebab ya kecek ni pak tempat tak boleh kecek banyak. Yang pertama masa makan nasi. Ya, lepas tu bahu-bahu gula pun nak masuk. Lagu tu lah manusia ni. Yang kedua masa orang ngata. Pukul sebelah malam tak boleh kecek banyak lah tu. Ya balik kecek kena behel lah. Yang ketiga masa duduk sorak duduk kecek. Ya ada juga majlis makan belai dengan kecek belai. Tak boleh gitu, tak masuk. Jadi alhamdulillah kita duduk sakning siapa seteruh, siapa lolo ni tu alhamdulillah. Nampak tetap molek dah. Belum ada nak makan sikit nak minta start makan katuk. Sudahilah dah. Mana nasihat sikit lepas tu katuk, lepas tu saya nak saruk sutai. Lepas tu kita selokan makan lagu mana tu nanti sikap pada pihak sini. Siapa mana insya-Allah start sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Nah tengok kepada puak kita tu tenem nah dah. Alhamdulillah kerana majlis macam kita ni ya majlis Allah Ta'ala memuliakan dengan harta askar dia melekat-melekat duk tebang sayap dia, sebab tu kita tenem. Ya majlis zikrullah. Nah ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Nah sebab kita duduk dalam zikir ni jadi tenang hati kita, molek comel tak ada. Nah gelah-gelah lah hati kita tenang molek alhamdulillah. Maka wasiat yang terakhir pada tengah hari ni, kita dalam sebuah masyarakat, sebuah mujtama yang sangat-sangat kita tu berhajat kepada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi buat bandingi orang dalam satu masyarakat ni supaya duk tah bahtera besar dah. Duk datah kapas ya kita. Satu masyarakat ni. Nabi banding tu kata puak dia jepuk uni ke, jepuk uni nak duk atas duk bawah tu boleh setengah duk atas, duk setengah duk bawah. Ada satu kapal tu. Perahu besar duk belayar di laut tu. Jadi hok balik bawah ni dia berhajat pada air, dia kena naik cari air ke atas tu. Ya basuh bawah sewa ganggu ke atas ya kita tebuk lek bawah. Tebuk perahu lek bawah sini. Nampak tu. Ni panggil buku-buku yang nak hasil. Sebab tu masyarakat ya ada tu email, ada tu kotik, ada tu bila, ada tu ada nilai kapun, dia kena kira molek benar. Nyedok orang nak tebuk perahu tu kena beringat ni. Kita so jadilah orang tebuk perahu tu. Kalau ada tebuk tu kita pakai kerjong lah. Kerjong pisau jangan dia tebuk susah tak. Jadi usaha nak tebuk perahu tu, kalau buat tah perahu tu Nabi kata pakai duk dia hitam mata putih belaka sudah tak tahu lama perahu tu selai, tak ada siapa ke tebing tu. Nampak tu? Tu makna kata bagaimana kita nak cara ke perahu kita ni wis apa ke tebing. Lepas tu kalau timbul benda-benda pasang tebuk perahu tu, kita kena cara lah. Itu uslub mana apa ni, ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu adalah ummah khairu ummah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Buat kerja ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka nasihatnya kita kena ada kerja saat ni, kerja ummah wahidah ni, ummah dakwah menyuruh manusia kepada kebaikan, melarang manusia daripada kejahatan, sekali dengan ada ruh kasih sayang. Ruh kasih sayang ni pentingna ummah wahidah ni, kena ada ruh kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Supaya satu jasad, Nabi kata supaya satu jasad dalam satu bandingnya supaya satu binae. Dua bandingnya, satu bandingnya supaya satu jasad. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Ini satu jasad Nabi kata. Kasih sayangnya, kemesraannya sama orang Islam supaya satu jasad. Nabi banding. Kalau sakit mana-mana anggota bakal mengadulah, tak jenera tidurlah. Sakit mengadu tak jenera belaka. Ini satu jasad. Satu sudut lagi Nabi banding dengan satu binae. Rumah sebuah. Ni di sudut apa? Tolong-menolong bergading bahu. Kena kejak sama. Nabi kemahkan tangan dia. Syabbaka baina asabi'ihi.
Buat itu, Nabi buat itu. Mana satu bina tak boleh nak cerah bila sudah kita nak tubik pada jemaah sudah. Ini jemaah kita, jemaah orang Islam. Nah, Nabi buat banding jelas benar tak orang hak biasa nak tubik pada jemaah ni, dia nak supa ngapa? Tak selamat. Kami hak duk ngakawai molek tu ya toko molek ya kemah. Anjing tak wani nak masuk tengok tu. Tapi cuba kita duk pecah duk sore. Tubik kita daripada jemaah orang ramai ni. Nah, maka mudahlah anjing nak pergi apa dia kekoh makan. Itulah. Sebab tu witimulah ta'awun 'alal birri wat taqwa, witimulah mahabbah kasih sayang kemesraan sebagai satu ciri-ciri ummatan wahidatan yang beribadat kepada Allah fa'budun dan yang bertakwa kepada Allah fattaqun insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira sejak awal sampai akhir. Pada ahli panel yang pertama Ustaz Ramli Alak kita atau Syekh Dr. Hamka, Dr. Anis atau Syekh Hamka Qadhi yang beri masa pada kita hari ini. Alhamdulillah saya tak perlu lagi kaya kuam kerana sudah jelas nak kata hari ini nak agama nak kita suka nak pada benar-benar ya syirak wajah al-haq wa zahaqal batil. Kalau kita tak cari benar-benar, kita tak ambil benar-benar, ya benar batil masuk ya selera tabak. Benar batil banyak benar lah ni selera masuk. Tapi berapa orang hok nak benar-benar tu. Sebab tu hok nak benar-benar kena sobat. Sobat nak boleh benar molek benar-benar kena sobat. Supaya ni kalau konsert ni kena tambah kisi cerah. Kalau konsert hok terkenal dah mari kemah ni kena tambah 20 teh lagi. Cedek kisi 900 mari 1000 ni. Tambah 1000. Okay. Tapi kalau ngajar ceramah pada sebulan dah ni. Tu pun mari alhamdulillah. Kali pertama kita buat. InsyaAllah kali yang lain pada ni kita beri nambah lagi. Nah ya atau kita kena tunjuk kekuatan kita dalam nak menegak iqamatuddin, bawa agama Allah Taala beri tegak tahu agama. Tak sebalah. Balah ni tak ada boleh. Balah. Tak ada boleh. Kemo reti kau ya hok kena. Tak kena beradu. Tak apa. Lepas tu kita orang kena jangan tengok orang sebagai seteru kita, jangan. Jangan sama sekali. Nak bawa umatan wahidah jangan tengok orang jadi seteru kita. Walau khilaf sikit sebanyak gitu gini gitu. Tak apa, we reti sungguh, we ngaji sungguh. Ni ngaji dak buat turuk pasang ramai-ramai tak sah. Ibadat akhirat esok masuk surga bukan ramai-ramai. Tengok kena, tu cik kena. Sebab tu alhamdulillah. Saya nak seru sejak awal sehingga akhir. Masalah puasa kita nak mai tak apa hari. Kita kena terima puasa bulan Ramadan ni dengan banyak doa pada Allah Taala. Sebab Syekh kita tunjuk doa sana. Yang kedua, we syukur pada Allah Taala boleh puasa nak mari ni. Kita tak tahu lagi boleh puasa kedak tak tahu lagi. Tapi rasa syukur semujur boleh. Syukur kita rasa mujur boleh. Yang ketiga, kita we wang pen sikit dalam puasa ni. We ada pen sikit pen macam ดือน Ramadan tu. Nak guna masa kita bulan Ramadan supaya tak sia-sia tu buat mana? Baca Quran apa ayat lepas Zuhur pasal pang. Nak cek boleh tak boleh. Duit kita nak belanja bulan Ramadan nak belanja banyak mana? Nak cek boleh dah. Ni kalau tak cek kau yang beli tak tahu nama. Lepas tu hak boleh makan sekati. Pagi esok naik bak kok sekati makan. Beli banyak tak ada wang pen. Masa habis free dengan haji, tidur nerak apa tak ada apa. Tok tak sijil dah, tok tak pakai sijil lagi. Orang nak bel di antara bel dengan qomat, doa di antara bel qomat tu doa Allah Taala terima. Kedua penuh kau luar, tak ada apa. Hari Jumaat pergi sijil dah rumah kayu lagi. Baik duduk rumah, boy qomat pergi. Nak ayat kata benar-benar lagu tu kita yang lepas keluar, lebih bagi bulan Ramadan. Lebih bagi bulan Ramadan. Lebih bagi bulan Ramadan. Masuk dalam umatan wahidah, kita kena bawa 3 perkara. Yang pertama nak buat lagu mana? Wiqra'ah boleh masuk dalam lubuk hati manusia. Kerja siapa? Kerja fok kita. Walau seayat sehari masuk dalam hati. Biar di Qur'an duk jalan bukan banyak jalan dah. Biar di Qur'an duk jalan tang bombing, duk jual duk dalam nak Qur'an duk jalan. Tak menipu, tak kata hudah orang. Tu adalah Qur'an. Kana khuluqul Qur'an, kana akhlak Rasulullah Qur'an. Buat mana Qur'an duk jalan, Qur'an duk tak mutu bukan banyak dah. Qur'an lagi halal ilmu bukan banyak dah halal ilmu tak. Kita tak say semak di banyak jalan. Orang tak ada Qur'an dalam jiwa tak ada hidup, mati.
Mati dah. Nauzubillah min zalik. Dan akhir sekali, dan bagi saya kita kena bersungguh dengan Quran, lepas tu bersungguh dengan ummatan wahidah kita, jadi satu benda model baru dalam untuk nak menyedarkan umat jadi satu insya-Allah taala. Moga-moga dengan satu ni lah timbul kekuatan kita, sama ada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan umat Islam semua. Sikit sebanyak persisih maaf. Kita bagaimana umat kita di hari ni bersyukur, terima kasih, bersyukur, maaf ke orang, lepas tu syukur, minta maaf apabila salah. InsyaAllah ta'ala saya rasa majlis kita hari ini penuh dengan barakah dan benda-benda yang baik yang kita dapat pada awal tadi, masalah puasa ke apa semua secara beli kita. Lepas tu pihak dua ahli panel masalah majlis umatan wahidah ni, maka bagi saya sebagai pemimpin majlis, kalau ada silap salah telatah tu baik kelimah-kelimah tak comel, tak baik, itu pada hawa nafsu dan kejahilan saya, dan semua baik daripada majlis awal sehingga akhir itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Moga-moga kita ambil benda baik untuk sebar lagi insya-Allah, dan jaga-jagalah kita dalam tipu daya syaitan yang sering kali duk cuba ataupun duk cari jalan tu nak tipu kita sebagai jadi orang yang tidak tidak berguna dalam masyarakat kita, tak sah insya-Allah. Dan untuk hari ini ada apa sikit sebanyak salah itu hawa nafsu. Maka saya sudahi majlis hari ini. Terima kasih pada dua ahli panel dan Ustaz Ramli dan pada ahli jawatan kuasa untuk hari ini kat ni dulu. InsyaAllah lain kali kalau ada masa, ada okat, kita ke mari pula ataupun kupas sekali lagi. Lepas tu benda ni kalau kita ceramah hari ni sejak pagi sehingga akhir ni, kalau ada siapa dia nak hitam, nak pergi dengar pula rasa sedap, pergi dengar, pergi cari, boleh tengok dalam Facebook Islam Nara. Kalau ni pakai online, pakai Facebook, pakai belakang dah, kita buka oleh Facebook Islam Nara ataupun dalam YouTube, masuklah YouTube Islam Nara dah. Jadi ya TikTok, ya takat. Lepas tu masuklah YouTube, dia buka-buka tengok Islam Nara, tengok ceramah di dusunyo, prank tu baik, boleh tengok semula untuk nak dengar sekali lagi lah, bagi siapa dia rasa suka. Maka sekadar ini dulu aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata majlis baca doa kifarat dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lepas tu sirah pada tuan rumah lagu mana makan pasal mana ke apa tu bayar dah. Sebelum pada kita nak bercek dah pergi makan nasi sikit sebanyak dah. Sila kacau kita nak ada way ucapan sikit sebanyak dah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita pakak dhewe nasi kacau iki kali.